nampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada malam tahun baru ni. Saya tak teringinlah sangat nak sambut tahun baru ni, dan sebab itu saya datang. Ya, kita ada tahun kita yang tersendiri, iaitu tahun baru hijrah. Jadi tidak perlulah terlalu obses nak menyambut tahun baru ini, sebab itu bukan identiti Melayu. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara peribadi saya nak sebutkan identiti orang Melayu Islam ini adalah tahun baru Islam yang telah kita sambut sebelum. Inilah perkara yang tuan-tuan kena lihat balik, yang saya banyak kupas dalam buku yang saya tulis kita. Dan saya nak tegaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia lemah disebabkan oleh perpecahan, tetapi dalam sudut yang lain-lain dia kuat. Saya masih tidak risau. Ekonomi kita kuat, dalam soal sosial kita kuat, rumah tangga kita teguh, tidak ramai yang bercerai berai. Tapi tuan-tuan baca surah Abah semalam, yang paling banyak bercerai berai hari ini ada di kalangan kita, di kalangan keluarga Islam ini. Itu baru aspek kekeluargaan. Tuan-tuan tengok dalam soal permasalahan sosial, gejala sosial, ya, dengan mak rempitnya tak kira lah, ya, seks bebas dan sebagainya. Tuan-tuan perhatikan, tengok juga dalam aspek pendidikan, tengok juga dari segi aspek ekonomi. Tuan-tuan pun ada buku ini bukan? Ya, tengok 20 orang yang paling kaya, yang kaya saudara saya belaka. Orang Melayu Islam hanya ada 3 orang daripada 20 orang. Daripada 40, dia hanya ada 8 orang. Nak cakap ni pun jadi macam Datuk juga, jadi geram nak duduk kat bawah. Apa tu kan? Tapi kalau ada tali ni, saya cakap ni memang jenis bergerak pun. Tapi Melayu ini memang tidak boleh dipisahkan. Melayu tidak ada apa-apa sebelum Islam datang. Kalau Datuk sebutkan tadi, Datuk Profesor sebutkan tadi, ya, Melayu sudah membina negara ribuan tahun dulu. Tapi saya timbulkan satu persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa kenal Melayu sebelum orang Melayu menganut ataupun memeluk agama Islam? Siapa kenal? Tentu dah senyap dah ni. Ini belum geram lagi ni, baru separuh geram ni. Nak cakap panjang mana tak tahulah. Saya akan berhenti sampai bunga api naik ke atas. Selagi bunga api tak naik tu saya tak berhenti. Tapi dia naik ke 10 lebih dah naik dah tadi. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 600 tahun dulu, dunia tidak sangat mengenali orang Melayu. Sebab ketika itu orang Melayu menganut agama Buddha, Hindu. Tuan-tuan tengok selepas Raja Melayu memeluk agama Islam, saya kena sebut kata raja ni, sebab orang Melayu ni pun raja dia pun dah lupa dah. Yang menjadi payung kepada orang Melayu dan agama Islam ni, kita sedap-sedap aja mengkritik raja-raja Melayu. Kononnya dia pakar. Profesor Datuk Kamarudin pun pakar juga. Saya pun pakar juga lah. Tetapi kita bercakap ini kena berhati-hati. Apabila sesuatu itu merugikan Islam, tak payah cakap banyak, diam lebih baik. Tetapi kita tidak nak nunjuk pandai. Kita nak nunjuk pandai, kononnya kita pakar. Tuan-tuan, pakar negara kita ni melambat ramainya. Yang bukan Melayu pun ramai yang pakar.
Tuan-tuan tengok bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menjaga bangsa mereka. Ini kalau cakap ni memang naik angin. Bukan. Bagaimana mereka menjaga bangsa mereka, bagaimana mereka menjaga sekolah mereka dan sebagainya. Dan tuan-tuan tengok pula kita pada hari ini. Tamam tuan-tuan, saya nak cakap. Dan saya cakap ini saya kena berterus terang. Kuatkah kita hari ini? Masalah politik perpecahan itu satu perkara dah. Tengok dari segi ekonomi, berapa ramai di kalangan kita yang kaya. Yang kaya tu pun saya bimbang juga. Takut tak sedar diri, sibuk kahwin lain. Kalau dia kahwin dengan janda-janda miskin tak apa, sibuk cari artis. Cari artis ni, sara seorang isteri yang bergerak artis boleh sara 20 janda. Maintenance artis ni tinggi tuan-tuan. Pakaiannya bertukar setiap hari, lipstick semua dia. Janda-janda ni sebulan pun tak tentu dia boleh dapat baru lagi. Saya nak sebut tuan-tuan, yang kaya pun kita masih lagi bermasalah. Dan saya cukup bimbang apabila Datuk bercakap soal perpecahan tadi, ditambah lagi dengan perkara-perkara lain, kita juga turut bermasalah. Saya tidak heran sangat tuan-tuan kalau di kalangan anak muda dia semangat dia kuat, Islamnya kuat, betul tak? Di kalangan kita ekonomi je kuat, yang kayanya ramai. Ya, keluarga terjaga, mak lempik kurang, minakaran kurang dan sebagainya. Dan cuba tuan-tuan fikir hari ini dengan keadaan sosial, dengan anak-anak kita ini, perkara-perkara yang dilontarkan kita baca dalam akhbar hari-hari yang menakutkan kita. Saya bukan nak suruh tuan-tuan rasa takut dan geram ini, tetapi kalau kita tidak sebut perkara-perkara begini, kita merasakan kita cukup selesa dah. Ya, kita merasa kita tak ada masalah apa-apa. Betul tak tuan-tuan dah? Ya, kita merasakan kita dah cukup selesa dah, tak ada benda. Ya, tapi kalau tuan-tuan tidak jaga, ribuan tahun tuan-tuan bina negara ini, dia akan lepas ke tangan orang lain. Dan saya selalu bercakap, kita tuan-tuan tidak perlu takut di negara sendiri. Kalau benda tu benar, katakan benar, tak perlu ditukar. Hari ini budaya tukar semakin lama semakin menjadi-jadi kerana takut ditukar. Buku interlock penat-penat kita bincang, penat-penat kita betulkan. Minta maaf tuan-tuan, ini yang menyebabkan kaduk naik junjung ini. Tuan-tuan nak marah, saya marah. Saya pun lepas ini boleh balik tengok bunga api atas ini pula. Tapi saya kena cakap, pada saya, apa guna kita berkuasa kalau maruah bangsa dan agama dipijak-pijak? Saya minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan nak marah, saya marahlah malam ini dulu. Tuan-tuan boleh. Ya. Walhal, saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian, sastrawan pun berkata, ramai pakar-pakar berkata, novel interlock itulah yang paling baik, Harir antara yang terbaik. Tapi kerana takutkan kepada desakan, tuntutan dan sebagainya, akhirnya kita tukar. Maka bertepuk soraklah Ultra apa saya sebut? Ultra kiasu ini. Ya, itu istilah saya lah. Kalau tuan-tuan tak faham,
baca buku saya tu. Istilah kiasu tu tuan tahu, ultra tu tahu dulu kan. Kiasu ini, kiasu takut kalah ataupun sentiasa nak menang. Kalau sebut ultra kiasu itu langsung tak nak kalah, asyik nak menang saja. Itulah maksud lebih kurang. Dan hari ini mereka bersorak gembira, seronok, kerana kita tunduk kepada mereka. Tuan-tuan, sebab itu saya lontarkan perkara ini dalam buku yang saya tulis itu, Nasib Melayu di Bumi Melayu. Bumi dia sendiri maruahnya tidak terdarjat. Di bumi dia sendiri bangsanya tidak terangkat. Di buminya sendiri maruah kita dipijak-pijak. Dan saya nak sebutkan kepada tuan-tuan perempuan, saya menulis itu risikonya tinggi. Tuan-tuan suka dah baca, sebab saya membela tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tetapi saya berhadapan dengan risiko, berhadapan dengan bangsa saya sendiri. Dan saya nak sebut tuan-tuan puan sekalian, hati saya sakit. Ya. Hati saya sakit. Ya. Apabila berhadapan dengan mereka, kita dikutuk, dihina, dikeji. Bukan saja saya seorang, ahli keluarga saya, mak bapak saya, keturunan, nenek moyang saya. Tuan-tuan boleh baca dalam majalah mereka, surat khabar mereka, dalam internet, usah kira lah. Ya. Bagaimana kita dihina, dikeji, macam-macam. Kalau sekadar nak berhujah, saya tak ada masalah, mari. Bukan. Dan saya selalu bercakap, kalau tentangan itu datang pada orang luar tak apa, tapi apabila membela Melayu ini, tentangan sehingga kadang-kadang datang kepada saudara mara dan ahli keluarga sendiri. Ya. Dan saya menulis supaya bangsa Melayu bangun sebelum terlambat, atas dasar walaupun kita tidak sebangsa, tetapi perkara yang lebih besar lagi dalam hidup ini, kita disatukan dengan satu agama. Sebab itu saya rela lupakan bangsa saya sendiri, disebabkan ikatan agama kita terlampau kuat. Ya. Ini yang memberikan kita semangat untuk bercakap dan menulis, walaupun risiko dia amat tinggi. Sebab itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita sudah tidak banyak masa. Kita sudah tidak banyak masa, tuan-tuan. Kita tidak boleh fikir soal nak rebut kuasa hari ini sesama sendiri. Sekarang ini kita kena fikir bagaimana nak mengangkat darjat bangsa, tuan-tuan dan perempuan. Kita tidak boleh fikir tikam-menikam sesama sendirilah. Sebab tuan-tuan sebangsa, tuan-tuan. Sebangsa dan seagama. Bangsa saya ini sebangsa, tapi dalam bangsa itu ada banyak agama. Tapi mereka disatukan dengan atas nama bangsa. Tuan-tuan tak ada banyak bangsa, satu bangsa saja. Dan mana ada banyak agama, satu agama saja. Itulah agama Islam. Seperti mana Allah nukilkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kata, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, iaitu agama Islam, jangan kamu berpecah belah. Tuan-tuan, kita ini, tuan-tuan ini hanya satu bangsa, seagama. Saya ini berlainan bangsa, seagama.
Maknanya kalau tuan-tuan tanya saya, yang paling kuatnya bukan saya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan. Rupa sama, bangsa sama, agama sama. Dengan saya rupa dah lain dah. Mata kecil, nampak? Ya. Kulit lain dan sebagainya. Tetapi atas dasar kita diikatkan dengan agama ini, saya datang hari ini. Dan kita pun tak tahu apa yang akan ditulis selepas ini, kalau dia ada. Dan dia, saya rasa dia ada. Dia tu golongannya ultra ni lah. Kita tak tahulah tuan-tuan lah. Ya. Tapi dia berada di mana-mana. Janganlah tuan-tuan tengok sana sini pula. Dan saya sudah lali, saya nak sebut tuan-tuan sekalian, saya sudah lali dengan benda-benda macam ni. Kalau dulu memang hati sakit, air mata sering kali menitis ketika menulis nak membela tuan-tuan perempuan. Dan hari ini saya sudah kuat, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tidak perlu takutkan manusia selagi kita ada Islam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pohon sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan, Melayu tidak akan lemah selagi Islam bersama mereka. Selagi Islam mengawal mereka, Melayu tidak akan lemah. Tuan-tuan percaya, sebab Allah akan sentiasa bersama kita. Tetapi kalau Melayu ini jauh renggang daripada Islam ini, sebab itu tuan-tuan nak memenangi hati orang Melayu ni senang saja. Tuan-tuan kena rapatkan dia dengan agama, jangan rapatkan dia dengan duit. Betul kan? Tadi orang Cina datang, jadi dia tanya, ada bagi duit raya tak? Kan, tadi Datuk pun sebut tadi, kata orang India pun berkumpul lah, malam ini ada bantuan 500 kan? Saya nak sebut tuan-tuan, duit itu hanyalah alat, betul tak? Tapi matlamat kita adalah sebagaimana doa tadi, dunia dan akhirat. Tuan-tuan, saya ni kalau nak cakap banyak, sampai mercum letup pun nanti apa tak berhenti lagi. Itu kita ada Dr. Fairuz itu, untuk sekadar itu. Kalau tuan-tuan rasa nak soal jawab nanti, saya tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak katakan apa yang saya sebut ini